kita dah develop strategic partnership. Contohnya lagi, kami juga buat engagement dengan pejabat JAKIM, yang mana kami nak buat pembangunan insania. Jadi JAKIM dia beri bahan dan kami bantu JAKIM untuk disseminate information. So itu adalah strategic partner. And then talent management, learning and development, dan of course kena HR kena bertanggungjawab terhadap reward. Yes. Right, betul Cik Sylvester, latihan dan bakat. Alright. Okay, now, so ada 10 tugas HR perempuan strategic HR. Baik, kita tengok lagi next. So sebagai contoh, strategic workforce planning and recruitment. Workforce planning dan recruitment. Nanti Cik Tan tanya dekat saya, saya ni sebagai jabatan yang menerima staffing, macam mana saya nak buat workforce planning? Betul tak? Cik Azli pun tanya, saya ni orang hantar je staff dekat saya, macam mana saya nak buat workforce planning? Betul tak? Macam mana saya nak buat recruitment? Cik Perwasa pula kata, staff diterima daripada kalau Cik Perwasa, staff diterima daripada mana tuan? Siapa yang hantar ke? Staffing in your organisation, siapa hantar? Macam mana? Maksudnya macam mana? Penempatan pegawai di jabatan tuan, siapa yang hantar? Kementerian hantar, betul tak? Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi yang hantar. Macam mana saya nak buat workforce planning? Saya ada jawatan, saya ada perjawatan, and then kementerian hantar isi kat tempat saya. Macam mana saya nak buat workforce planning? Betul tak? Dekat jabatan kerajaan selalu macam tu lah. Sebab kita ada jawatan, dan jawatan tu memang dah ada dia punya kod dekat mana dia punya ni kan. Contoh tadi pegawai farmasi kan. You dah ada warrant pejawatan, dalam web portfolio dah ada warrant pejawatan, dan yang hantar tu pegawai farmasi, you pun tak tahu siapa yang akan datang. Yang hantar kementerian, macam mana you nak buat workforce planning? Betul tak? Betul tak? Itulah soalan yang selalu kita macam pening kepala, betul tak? Ya, kita nak fikir workforce planning. Yang workforce planning, elemen workforce planning ni adalah kalau dalam SHRM ni, dia lebih kepada daripada awal lain, sebenarnya tuan-tuan perempuan kena faham purpose, scope dan ownership tuan-tuan perempuan. Step yang kedua, tuan-tuan perempuan kena identify service change. Contoh dia, kalau dalam my portfolio ni carta fungsi. Carta fungsi. So tuan-tuan perempuan dah ada fungsi masing-masing, dan tuan-tuan perempuan boleh merancang fungsi yang mana yang nak dikekalkan, fungsi yang mana yang masih relevan, fungsi mana yang dah tak relevan. So daripada situ tuan-tuan perempuan boleh buat service redesign, kos berkaitan dengan mana model yang prefer. Kemudian daripada situ barulah tuan-tuan perempuan define berapa orang yang tuan-tuan perempuan perlukan. Nanti saya beri contoh. Cik Syarul kata sumber tenaga yang dibutuhkan tidak memenuhi keperluan pejawatan. Bagaimana mengurus tenaga begini, dan pun perancangan yang dibuat sejak permohonan perancangan ni telah buat bertahun-tahun Tahun-tahun dah hantar ABM. Betul tak Cik Syarul? Tahun dah hantar ABM. Macam ni handle macam mana kan? Tak tahu kan? Lepas tu, okay, relax Cik Syarul. Nanti kita akan bincang benda ni. Kemudian kita kena memahami workforce availability. Lepas tu kita develop action plan dan kita implement, monitor and refresh. Ini adalah 6 steps untuk strategic workforce plan. Saya beri contoh saya beri contoh cepat Cik Syarul. Dia tanya kan, sumber tenaga ni berdasarkan pejawatan, macam mana kita nak rancang? Okey. Sebelum ini saya pernah dipanggil oleh Perbadanan Kemajuan Perbadan bawah Kerajaan Negeri bawah Kerajaan Negeri Terengganu, Perbadanan Memajukan Ekonomi Negeri Terengganu, PEMIN. Dia kata macam ni,
kita ni dah ada warrant penjawatan yang diluluskan oleh JPA. Macam ni lah senarai dia ada apa tu, dia punya kod kod aktiviti, jawatan bawah kod aktiviti tersebut Tetapi kita juga ada anak-anak syarikat gitu. Kami ada anak-anak syarikat, tapi pengurus-pengurus untuk anak-anak syarikat ni kami tempatkan pegawai-pegawai M grade 48 menjadi pengurus anak syarikat. Jadi untuk menjalankan tugas di anak syarikat, maka tugas di agensi yang sebenar, agensi induk pemilih, tak adalah body ni, sebab body ni duduk dekat anak syarikat. Anak syarikat. So, macam mana saya nak betulkan balik semula mapping service change ni? Macam mana saya nak tentukan sumber manusia ni? Maka dia boleh buat penjajaran semula jawatan. Bukan semestinya minta jawatan baru dalam perempuan tak semestinya minta jawatan baru. Memang betul lah, minta jawatan baru memang tak akan lulus. Betul tak, Syarul? Minta jawatan baru memang tak lulus. So, kita boleh buat penjajaran semula jawatan. Dalam pada masa tu saya cadangkan supaya mereka membuat pindah butiran. Pernah dengar tak tentang pindah butiran? Pindah butiran ni di bawah ABM ABM, Anggaran Belanja Pengurus, pindah butir jawatan ke satu kod aktiviti kepada kod aktiviti yang lain. Kemudian kita bila kita perlu dapat workforce availability ni, barulah kita boleh buat laksanakan tugas. Saya beri contoh lagi contoh mudah saja. Again, saya bagi contoh dekat hospital. Dekat Jabatan Kecemasan ni, dia memerlukan buka kaunter pendaftaran pesakit selama 24 jam. 24 jam. Jadi, di malangnya, perjawatan untuk pembantu takbir yang menjaga hasil, ada 2 orang saja di Jabatan Kecemasan. Macam mana nak buka 24 jam? Betul tak? Macam mana nak buka 24 jam? Orang ada 2 orang je. Siapa nak buat kerja ni? Okay, now. So, itu untuk Jabatan Kecemasan, dia mempunyai kod aktiviti warrant yang berbeza, iaitu 0305, warrant berjawatan. So, dalam mesyuarat penyelarasan strategic plan ni, kita cadangkan supaya tugas untuk kutipan hasil ni dipindah kepada pengurusan. Kecemasan tak payah buat dah kutipan hasil. Pindah terus dekat pengurusan, maka pengurusan ambil alih tugas pengurusan kutipan hasil di Jabatan Kecemasan. Sebab apa? Dekat unit pengurusan ada 5 pembantu takbir. Tetapi untuk buat full force 24 jam pembantu takbir menjaga unit hasil, kita perlukan minimum of 7. Jadi kita pindah butirkan jawatan pembantu takbir daripada Jabatan Kecemasan ke Jabatan Pengurusan, dan pengurusan kena buka kaunter 24 jam. So itu boleh dibuat berdasarkan apa yang kita ada dalam anggaran belanja pengurus ABM. Ya, betul Cik Syarul, pre-plan, re-plan JD, tugas semula, re-deliver fungsi balik semula. Jadi selepas kita buat macam ni, Jabatan Kecemasan dia tidak ada lagi dah fungsi mengutip hasil. Kita dah tarik dah jawatan fungsi kutip hasil tu kepada pengurusan. Walaupun sebenarnya pengurusan memang dah ada kutip hasil. Jadi pengurusan kena kutip hasil ekstra, iaitu those patient from Jabatan Kecemasan. Sebab dia kena operate 24 jam. Right? So, yang inilah pentingnya ketua-ketua jabatan ataupun ketua-ketua unit memberi input tentang limitasi jabatan dia and how kita nak redesign balik kerja kita di organisasi. Okay? Dalam masa yang sama adalah menggunakan modern technology, talent community, invest dan candidate experience, attract right talent. Yang ini macam sukar sikit kita nak buat dekat dalam perkhidmatan awam. Dan yang penting saya bagi tahu data driven. Data driven. Nanti pada pukul 10.30 selepas slot yang kedua, nanti saya akan beri contoh macam mana kita nak menggunakan data driven. Okay. Now, mari kita buat satu aktiviti.
Saya nak ajak tuan-tuan perempuan buat satu aktiviti. Boleh ke tuan-tuan perempuan cuba scan QR code ni. Kita nak main game sekejap. Scan QR code ni tadi. Mana saya punya slide tadi? Scan QR code. Right, sini. Scan QR code ni, saya ada beri link dekat tuan-tuan perempuan. Kita pindah ke Jamboard. Kita nak main conteng-conteng pagi. Bukan nak main ni. Boleh masuk ke link. Yes, Cik Tan. Saya dah masukkan dalam link dekat dalam tu. Nah, saya nak beritahu dengan tuan-tuan perempuan elemen EVP. Siapa pernah dengar pasal Employee Value Preposition? Pernah dengar tak? Tekan 1, tulis 1 kalau pernah dengar, tulis 2 kalau tak pernah dengar. Cuba dekat chat box tu, 1 kalau pernah dengar, 2 kalau tak pernah dengar tentang EVP, Employee Value Preposition. 1 tak pernah dengar, 2 pernah dengar. Cuba tekan. Saya nak tahu. 2 pernah dengar. Okey. Satu. Okey, ramai yang pernah dengar. Tuan Haris pernah dengar. And then Ruzaimah tak pernah dengar. Lagi? Okey. So sama banyak ni. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Employee Value Preposition. Employee Value Preposition ni dalam perempuan, dia adalah what's in it for me. Apa untuk diri saya dalam organisasi ni. Kalau saya remain dalam organisasi ni, apa faedahnya untuk saya? Saya nak apa dalam organisasi ni? Ini adalah merupakan EVP. Okey, semua dah masuk ke dekat dalam kita punya Jamboard? Ada tak yang ada masalah nak masuk dalam Jamboard ni? Okey, saya tengok sekejap kita punya Jamboard. Now. Okey, kita dah ada dragon. Kita ada 13 peserta dah ni. Masa nak tengok, ada hedgehog, ada beaver, ada kita punya iguana, ada liger, loris, panda pun dah masuk. Baru 13 orang ni. Ada lagi tak? Unicorn pun dah masuk, wolf, parrots pun dah masuk, kraken ada lagi. Now, ada 10 orang yang masuk, 10 plus. Berapa ni? 11, 17. Okey, tuan-tuan perempuan, pernah gunakan Jamboard ke belum? Dah pernah guna Jamboard belum? Okey, now. Dekat Tak sini. pernah. Dah pernah? Okay. Tak pernah. Tak pernah lagi. Tengah download. Puan Siti Safura, dia tak perlu download. Dia macam sebenarnya application ni dalam Google Drive saja. So boleh masuk dekat link tu saja. Bila kat link tu, tekan kat link tu boleh masuk. Nah, kita dah ada 26 orang. Nah, tuan-tuan perempuan, nampak tak kat sebelah sini dia ada pen. Pen ni tuan-tuan perempuan, kalau nak guna untuk conteng-conteng, nampak tak tu? Tu pen, Sekejap, saya delete dulu. Sediakan dulu pemadam ni. Dah ada dah tu. Kita punya buaya pun dah conteng dah. Okey, sabar-sabar. Okey, sabar-sabar. Okey. Now, ada tak ni, nampak tak ni sticky notes? Kat sini ada sticky notes. Sticky notes ni, saya nak tuan-tuan perempuan letak. Okey, sabar. Jangan conteng lagi, sabar. Alright. Nampak, Puan Maria pun dah conteng lah saya punya sticky note dah. Okey. So, dekat sticky notes ni, tolong isikan apa yang tuan-tuan perempuan nak daripada organisasi. Sekejap. Kenapa lari? Ni ada lah orang tekan ni, nakal lah tuan-tuan perempuan ni. Pergi kita dekat frame yang pertama. Kita pergi frame pertama dulu. Dah delete dah saya punya EVP dah. Tengoklah ni nakal tuan-tuan perempuan ni. Dah conteng-conteng lagi Okey lah, tak apa, saya bagi Chan. Conteng lah dulu. Tadi kan nak bagi Gian conteng lah. Conteng lah, ikutlah. Dah conteng pun. Sila. Kejap. Conteng dulu. Dapat conteng tak tu?
Ada lagi tu nak conteng lagi Okey, bagilah. Bagi you conteng. Conteng dulu. Okey, dah. Conteng. Ya tu. Beria nampak dia conteng ni Okey dah, lepaskan perasaan menconteng dah. Okey, nampak stiker tu. Mari saya kosongkan dulu lah ni. Stiker ni kan. Clear lah stiker ni kan. And then ada letak image, boleh letak objek, boleh letak teks, kita boleh letak teks. Okey. Doktor boleh share page semula satu yang hilang? Tak apa. Nanti saya share kan. Sebab saya nak bagi tuan-tuan perempuan menconteng dulu ni. Kejap lagi kan ada lah kan. Tak puas nak menconteng ni. Saya terkeluar Saya terkeluar. Progress. Saya punya internet ni kurang stabil sikit kat sini ni. Okey. Dah nampak belum things yang saya share? Boleh ke? Tak keluar lagi dia punya skrin. Keluar dah? Okey, dah keluar. Okey, dah puas hati dah nak conteng. Dah puas hati tak apa, tak payah padam tu. Siapa gigil lah. Siapa tu yang padam tu. Jangan padam. Tak payah padam, jangan gigil sangat. Encik buaya. Encik buaya. Jangan padam, tak payah gigil. Okey, now kita move pada second page Mari kita tengok. Okey, sudah. Now, saya nak tuan-tuan perempuan cuba letakkan. Tengok ni, ada je orang ni kan. Sekejap saya clear dulu. Okey. Tuan-tuan perempuan cuba gunakan sticky notes function sticky notes dekat sebelah sini ni. Function sticky notes ni tuan-tuan perempuan, cuba gunakan yang ni kan. Okey. Saya nak tuan-tuan perempuan cuba letakkan dekat sini apa yang tuan-tuan perempuan nak dalam organisasi tuan-tuan perempuan. Apa ni, Puan Huria, Puan Arni, Puan Amy, Cik Billing. Sabar, Puan Huria jangan conteng. Gunakan function sticky notes kat sini. Sticky notes ni. Function sticky notes ni cuba letakkan. Tuan-tuan perempuan nak apa? Apa yang tuan-tuan perempuan nak? Yang you value the most dekat dalam organisasi. The more that you want. Perkara yang penting yang you rasa you perlukan dekat organisasi. Cuba letakkan sticky note. Kalau saya nak kalau saya nak autonomi. Nampak tak kat situ? Kalau saya nak autonomi, teman-teman. Autonomi ni apa Autonomi ni adalah ketua jabatan allow saya untuk manage perkara yang bawah jurisdiction saya. Baru saya gembira. Nampak tak saya ni sebenarnya suka control freak. Kerjasama. Nak kerjasama. Apa lagi yang nak? Boleh buat colour-colour lain. Kuning ada, sticky notes ni ada banyak colour. Ada colour orange, ada colour pink, hijau. Nak letak apa lagi? Nak networking. Networking ni dalam organisasi lah kan. So kalau tengok ni, yang colour hijau ni untuk organisasi. Yang colour biru ni macam recognition yang gambar orang naik anak panah atas ni macam nak naik pangkat.
kemajuan kerjaya. Kalau ni adalah nak value, teamwork nak teamwork, teamwork dekat organisasi lah kan. Saya nak autonomi ni, saya nak kat sini autonomi saya. Lagi nak kerjasama, nak networking. Kepada siapa yang tak ada conteng, Cik Tan tak boleh conteng, Cik Tan boleh chat, nanti saya letakkan sticky notes dekat sini. Cik Tan nak apa? Puan Siti Safura nak apa dalam organisasi? Nak latihan nak latihan. Sekejap sini. Nak latihan. Lagi? Nak apa lagi dalam organisasi? Tak ada orang nak acknowledgement? Tak ada orang nak acknowledgement? Tak ada orang nak gaji besar? Saya nak juga gaji besar. Nur nak apa Nur dekat dalam organisasi? Kat sini. Latihan. Nak peluang pergi latihan. Lagi? No one else. Cik Syarul kata nak laluan kerjaya. Laluan kerjaya. Meaning that Cik Syarul nak senanglah nak naik, nak apa tu, nak ada peluang ke naikkan pangkat, betul tak Cik Syarul Okay. Right, lagi tentang perempuan nak apa? Nak penghargaan. Betul, saya pun nak penghargaan, acknowledgement. Okay, lagi nak apa lagi? Nak kepuasan bekerja. Betul, saya pun nak kepuasan bekerja. Kan? Macam mana tuan-tuan perempuan define dengan kepuasan bekerja tu? Apa yang tuan-tuan perempuan perlukan sebagai puas? Puas tu apa yang dimaksudkan dengan puas? Kerja banyak ke? Kondusif. Puan Nurhayati kata nak seronok bekerja. Seronok bekerja. Puan Nurhayati kata nak peruntukan yang mencukupi. Oh, saya baguslah Puan Nurhayati ni. Selalu duit tak cukup pergi dekat jabatan. Duit peruntukan tak cukup ke macam mana Puan Nurhayati? Cerita sikit. Sebab kita farmasi kita manage perolehan perubatan dan ubat. Okey. Jadi kita nak peruntukan tu mencukupilah dengan permintaan. Kadang kita terpaksa praktikkan dekat sini kan. Selalu peruntukan tak cukup siapa yang hilangkan saya punya ni ada je orang hilangkan ni tau. Sekejap ni hilang saya punya ni. Puan Nurhayati kata selalu tak cukup duit nak beli ubat, nak beli peruntukan kan, buat perolehan kan. Okey, pematuhan peraturan daripada staf. Ni betul juga ni, staf selalu langgar peraturan kan. Kondusif, tempat kerja yang kondusif. Ni nak semua tugas melaksanakan dengan integriti dan accountability. Betul. Setuju. Saya kan macam lagi-lagi masa BDR ni, saya kadang-kadang saya rasa frust juga. Saya nak kongsi jugalah dengan tuan-tuan perempuan ni kan, sebab tuan-tuan perempuan ni. Okey, Cik Tan kata nak digalakkan dan diberikan kemudahan bekerja daripada rumah. Cik Tan kata BDR bekerja daripada rumah. Saya ada tuan-tuan perempuan, bila saya punya staff ni bekerja daripada rumah, dia bukan bekerja dari rumah, dia berehat di rumah. Dia berehat di rumah. Saya macam stress. Cik Pilih kata nak perkembangan komitmen pengurusan. Cik Aziz kata apa yang Cik Aziz masukkan dengan komitmen pengurusan? Cuba cerita sikit Cik Aziz. Apa yang Cik Aziz masukkan dengan komitmen pengurusan? Pengurusan selalu macam tak komit dengan Cik Aziz ke dari segi dia sebenarnya bukan kata tak komit, tapi macam contohnya kalau ada pandangan-pandangan kita yang mungkin berbeza lah. Ada pandangan kita lah, pendapat kita tu mungkin berbeza. Mungkin penerimaan tu dari segi penerimaan lah. Dan kita tu mungkin kita dapat buktikan bahawa pendapat kita tu mungkin ni benar.
Contohnya begitulah. Betul, betul, kita betul, nak- betul. ada kalanya macam tu, sebab kita pun kena akui juga kan pendapat orang-orang di Anak bawah buah. ni, katakanlah Betul, anak buah betul. ni. Mm-mm. Tapi ada setengahnya sebabnya dia kata aku ni bos, aku ni ketua, jadi macam tak boleh nak terima lah dan pendapat dan apa idea daripada anak buah ni. Jadi tu maksud Betul. saya lah. Setuju. Okey. Saya pun sebegitu, Cik Aziz. Pendapat saya, pada pendapat saya lah kan, bukan pada pendapat saya. Pada saya, bila kita dalam situasi mesyuarat ke, kita kena ada, Ya. tak semestinya bila kita beri pendapat, orang nak terima pendapat kita. Macam maksud saya lah kan, kadang-kadang ada bos ni dia tanya dalam meeting, apakah yang you nak kan. Tapi bila kita beri pandangan, sebenarnya dia dah ada keputusan tu. Betul tak? Jadi kadang-kala bila kita beri pendapat, kita pun bukanlah mengharapkan pendapat kita tu diterima ke ataupun macam mana, tapi it's just an opinion. So don't be offensive with the opinions. Opinion ni ada, betul macam freedom to speak lah kan opinion ni, ia adalah opinion, maknanya boleh diterima, boleh tak diterima. Jangan rasa bila kita beri pendapat rasa macam kita nak jangan jadi defensif lah kan nak reward. Nur, jangan lupa ambil gambar ni, cantik ni. Staff kita punya peserta dah conteng-conteng kita punya sticky notes ni. Nur, do you take pictures untuk program? Nur, ni urus dia ada cerita ni, urus dia ni ambil gambar. Memaksimumkan keupayaan diri, kepuasan bekerja, bimbingan berterusan, continuous. Betul. Saya pun nak bimbingan berterusan. Bimbingan berterusan. Lagi? Apa yang kita rasa puas? Flexible skin position. Walk the talk, betul. Bila bercakap buatlah benda yang dia cakap kan. Yang cakap dia kan. Okay. Performance based accreditation. Ini saya suka. Pernah tak tuan-tuan puan-puan berada dalam situasi organisasi, you feel that you being punished because you are jadi you jadi seorang yang bekerja dengan efisien. You rasa dihukum disebabkan you jadi efisien, sebab kerja you akan jadi tambah. Betul tak? All the time. All the time. Sekarang memang macam tu. Sebab kita efisien. Setuju. Lagi you cakap lagi banyak you punya kerja. Lagi cakap lagi banyak kerja. Lepas tu lebih baik dia tak cakap, betul tak? Sebab tu lah dia ada Kesian pula. performance. Kan? Itulah kita pun rasa macam kita rasa bertanggungjawab terhadap organisasi kita kan. Jadi kita rasa macam nak ni kan. Tengok tu kepuasan bekerja, gigi dia nak tempatkan dia punya kan. Okay, tu siapa kacau saya punya employee value proposition. Jangan kacau. Jangan kacau. Okay. Diversity training, budaya kerja profesional, jaminan kesejahteraan selepas perkhidmatan. Okay, ni paling bagus ni jaminan kesejahteraan lepas servis. Lepas kerja ni kita nak ada macam sense of security lah diversity in training, kepelbagaian latihan, bukan duk buat latihan pasal yang berkaitan dengan kerja saja. Nak juga latihan dari segi yang lain-lain. Menarik. Saya suka. And then waktu cuti tak boleh dikacau. Harap dah. Ada betul lah ni. Cuti saya cuti tahun ni tuan-tuan perempuan masih ada 28 hari lagi tak boleh nak cuti. Tak boleh nak cuti. Anggap kerja sebagai ibadah, lagi banyak kerja lagi beri pahala. Betul Cik Aziz. Terima kasih. Kami tech support, tak ada makna cuti. Memanglah tak cuti sebab technical support asyik kena panggil je. Dulu kan
Masa saya kerja dekat hospital, kesian tau dengan jururawat, pharmacy, doktor kan. Diorang ni dapat cuti gantian. Ada 50 hari, 55 hari lagi cuti tak pakai. Kesian, subhanallah, Cik Sarul. Kan penayati, frontliner kan. Frontliners lah tadi, doktor, jururawat kan. Diorang ni dapat cuti gantian. Kerja 3 shift malam berturut kan. Kerja dapat cuti hari tidur. Hari tidur pun kena kerja. Very tiring very tiring. 55 hari Cik Syarul. Saya even pernah jumpa panggil saya punya surgeon surgeon. Masa tu satu hospital ada 10 orang doktor saja. Ada 5 orang specialist, ada 5 orang doktor. Saya punya surgeon tu dia punya cuti rehat dia 89 hari. Tahun ketiga dah expired dah. Saya kata, madam, you have to take leave. Dia kena cuti. Puan Syirini kata, sengaja cuti hari ni nak ikut first day kursus. Syabas Puan Syirini. Kesian, kena cuti pula. Esok lusa tak cuti. Awal minta maaf. Kursus tengah betul-betul. Betul-betul. Kalau kerja pasal ni memang kena panggil lah kan. Alright. So, nampak tak tuan-tuan perempuan? Actually, inilah yang kita panggil employee value proposition. Maksudnya things yang kita punya employee value the most. Sebenarnya revision and definition of working hours and rest per rest days. Betul, setuju? Saya setuju. So kurang office politics. Sangat setuju. Office politics Lagi apa lagi tu? Office politics pun ada kan. Okay. Revise work condition. So these are the things. Kalau tuan-tuan perempuan buat benda ni, exercise ni, nanti balik bekerja kan, balik bekerja. Tuan-tuan perempuan tarik nafas. Tarik nafas. Cuba dapatkan, cuba do this exercise with your subordinates. Dengan anak buah tuan-tuan perempuan, anak buah masing-masing ataupun dengan dalam jabatan boleh buat this exercise. So sebenarnya employee value proposition ni adalah perkara yang employee nak the most daripada tempat kerja. So perkara ini kita boleh guna untuk reflect balik tugas di cara kerja di organisasi kita. Dengan syarat ada keterbukaan di peringkat ketua jabatan. Ada keterbukaan, openness people untuk menerima subordinates punya opinion, apa yang dia value the most dalam organisasi. Contohnya, macam saya adalah merupakan seorang yang sangat suka statistik, sangat suka number, sangat suka fakta. So saya sebenarnya kalau dapat diberi kerja mengenai research, penyelidikan, I am very happy about it. Saya sangat gembira. Tetapi saya tak suka bila saya kena terlibat dalam office politics. Sebab saya orang yang numbers. Saya bukan orang yang boleh bekerja with humans. Dia nak kerja dengan apa? Cicak ke? Bukan. Okay. Saya tak bekerja untuk please orang. Untuk macam, untuk kerja. Kalau saya ni, saya gembira kalau dapat tugas yang workload yang berkaitan dengan statistik, tapi saya agak tak gembira bila saya kena manage people lah, macam tu lah make people happy. Saya tak gembira. Susah, saya rasa susah. So bila kita buat this ni, kita dapat reflect balik sebenarnya anak-anak buah kita ni nak apa daripada kita. Anak buah kita ni nak apa daripada kita. So daripada tu ada benda yang kita boleh perbaiki, laksanakan. Ada benda yang memang benda tu sistem. Contoh macam Puan Nur Haiti tadi nak minta peruntukan tambahan peruntukan macam ni, sistem punya issues yang
dia kita panggil universal issue lah Puan Nur Hayati. I not say that your concern tu bukan tak penting, tapi dia universal issue. Maksudnya semua jabatan farmasi, hospital, mana-mana KKM memang tak cukup duit dah dengan the current workload of COVID-19. Universal issue. So kita kena macam bertahan, kena tapi ada benda yang macam contohnya walk the talk. Kerjasama, teamwork, networking. Benda-benda ni kita boleh perbaiki. Ya betul Cik Tan, saya memang suka matematik dan logik. Bab emosi-emosi ni saya kurang sikit. Tempat kerja yang selesa, freedom to speak. Kadang-kadang bila kita pekerja kita value freedom to speak, then kita boleh buat sesi morning briefing untuk mereka mengatakan pendapat mereka. Kadang-kadang bila kita terima satu keliling, kita can buat session macam discussion, macam mana, apa you punya opinion benda ni, maka kita akan berubah, kita akan transform kepada menjadi ketua jabatan ataupun ketua unit yang listen to anak buah. Susah tak kemahiran mendengar? Sebenarnya sangat susah. Kerana macam mana kita nak dengar orang punya opinion tanpa kita potong pendapat dia, tanpa kita cut off dia punya ni. Katalah tadi kan Cik Aziz bagi pendapat kan, lepas tu kau tolak terus. Yang bukan tolak tu is not an issue, tapi bila you potong cakap, you tak dengar dulu dia punya the main context perkara yang dia nak cakap. So itu adalah satu kemahiran yang kita kena dengar. Alright, menarik. Terima kasih perkongsian ni. Cik Haris tanya, jika melibatkan isu dasar seperti gaji, skim, relevan ke senaraikan dalam EVP ni? Relevan, boleh. Sebab kita yang ini, tuan-tuan pernah dengar tak yang MBJ, Mesyuarat Bersama Jabatan? So, those things yang melibatkan isu dasar ni, yang ini kita boleh angkatkan melalui channel yang betul. Angkat melalui channel yang betul. Right, contohnya macam katalah Puan Nur Hayati tadi, nak melibatkan peruntukan yang mencukupi kan. So yang ini kita boleh re-channel balik apa yang you tak cukup, dan kita boleh angkat balik dekat Jabatan Kesihatan Negeri ke ataupun KKM ke Even kalau mengenai gaji skim ni, yang ini boleh diangkat kepada Ketua Perkhidmatan. Kalau dekat KKM memang Ketua Perkhidmatan ni macam sangat jagalah dari segi ketua dia punya Director of Nursing, dia punya ketua penolong pegawai perubatan, farmasi, perubatan ni ketua penolong farmasi. So they will listen to these types of kehendak. Right? Okay. Now. Okay, saya stop share dulu stop share dulu. Saya tampalkan dekat dalam ni yang tentang perempuan dah berikan ni, menarik. In screen. Okay, now yang itu tadi adalah exercise employee value proposition, iaitu apakah yang pekerja nak dalam satu perusahaan. With having this knowledge, kadang-kadang kita merasakan setiap individu sebenarnya mempunyai prioriti yang berbeza dalam kehidupannya. So contoh dia, ada orang sangat prioriti keluarga, ada orang sangat prioriti nak buat bisnes, nak tambahkan pendapatan. Ada orang prioriti dia pasal kerja, ada orang prioriti dia pasal family. So kita kena accept this priority, beza-beza priority antara dan apa dia value the most dalam hidup. With having this exercise, kita sebenarnya acknowledge dan try to listen apa yang dia value the most dalam kita punya jabatan. Okay, kita teruskan kita punya lecture tadi. Share. So
So kita dah buat exercise employee value proposition ni. So saya boleh clusterkan apakah EVP ni dalam bentuk sebegini. So dia ada compensation, iaitu gaji, mestilah satisfaction, sistem, compensation system, timeliness, buat tuntutan lebih masa, tuntutan perjalanan semua kena bayar cepat. Fairness, bukan ketua jabatan aja yang dapat pergi kursus mahal-mahal, anak buah pun kita bagi peluang pergi kursus mahal-mahal. And fair evaluation system, penilaian LPT yang fair, yang adil. Benefits, kadang-kadang macam tadi Cik Syaril kata kan, dia 55 hari tak cuti kan, tak ada time off, tak ada holidays. Insurans kita macam awam lah kan, ada GL kan, retirement program, education, ada peluang untuk belajar HLP ke, sambung belajar ke, bagaimana flexibility, tadi Cik Tan kata nak BDR, flexibility, nak ada priority kepada family. Kalau career, nak ability untuk progress, untuk naik pangkat, career tu stabil, training dengan education dekat tempat kerja, consultation, kalau tak tahu nak buat ni, nak buat macam mana, orang tunjuk bimbing kan, evaluation and feedback. Ada tak tuan-tuan perempuan kat sini dah bekerja bertahun-tahun tapi your boss tak pernah bagi feedback tentang your own, macam Puan Syerini, you ni sebenarnya macam mana you punya performance? Ada tak bos tak communicate? Ada tau, ada yang memang tak communicate langsung, just bagi je LPT tu tak communicate what do you expect from them and what they expect from you. Ada jenis yang juga macam tu kan. Puan tanya saya. Ya Puan Syerini ada? Puan tanya saya ke tadi? Ya. Ada tak? Sepanjang bekerja ni ada tak macam majikan yang tak bagi feedback balik pada you punya kerja macam mana? Ada tak? Tak ada masalah. Cuma kita kena faham lah. Kadang-kadang dia tak perlu bagi feedback dalam satu situasi yang formal, yang mesti ada segitu sesi penilaian, baru masa tu dia bagi feedback. It doesn't have to be that way. It could be every day, it could be any time you sit down, by the way you interact. That's the feedback. So sometimes kita ni kena pandai juga, kalau kita staff lah, kita ada ketua, kita kena pandai juga memahami feedback yang kita terima. It's not always very structured. I think yang itu penting lah. Tapi for me, so far no problem. I'm very blessed to have a lot of good bosses. Alhamdulillah. So ada betul dari segi, saya setuju dengan statement Puan Syerini berkaitan ability untuk memahami atau ability to read apa yang bos kita sebenarnya try to convey kat kita dalam mana-mana situasi. Kadang-kadang kan macam just as simple as kita datang menghadap dia, lepas tu dia bagi tahu sekian, tapi kita tak faham apa yang dia try to convey. Dan macam mana apa yang penambahbaikan yang dia nak daripada kita tu, dia tak adalah cakap you punya performance macam ni, you kena. Kadang-kadang ada jenis pun memang jenis berlapis dia bercakap kan, dia jenis yang dan communication tu secara berterusan sepanjang tahun, not during evaluation, right? Okay, now lepas tu ada lagi strongly agree, betul? Now, work environment. Ada tadi saya dah cakap pasal recognition. Kita sebelum ni saya pernah berhadapan dengan seorang staff ni. Dia juru X-ray, very senior juru X-ray. Dia ni garang dengan bos dia, dengan specialist dia, garang sekali.
bila orang ni dia very macam sangat susah nak buat kerjasama. Rupanya tentang perempuan, bila kita cuba berborak dengan dia lah, apa yang sebenarnya kenapa dia naik, rupanya dia daripada dia bekerja tu dah almost 25 years, 25 tahun tentang perempuan, dia tak pernah terima APC. Even sekali pun tak pernah. So dia rasa setengah orang tak merasakan APC tu perkara yang penting. But setengah orang value APC tu macam dia punya hidup dan mati dia. So dia jadi garang, dia jadi non-tolerance kepada organisasi tu because dia tak pernah terima, dia merasakan tak terima APC tu sebagai tak terima recognition terhadap kerja yang dia buat. So what we did was, kita validate APC that year. And then lepas tu, perangai dia memang berubah. Memang dia totally 360 darjah berubah. 360 ke macam patah balik kan. 180 berubah menjadi very cooperative. Very sangat macam mudah diberi arahan dan mudah menerima. So sometimes kita terlepas pandang value-value yang macam. Ada sekali saya jumpa tukang masak dekat perhimpunan bulanan kita buat persaraan dia. Saya sangat sedih bila baca dia punya profil perkhidmatan. Itu kan bersara kan selalu kita baca dia punya profil perkhidmatan kan. 35 tahun bekerja tentang perempuan, sekali saya jumpa. 35 years. What do you expect from tukang masak? She come to work, dia buat kerja, dia masak sedap, dia dah eligible dah. Dia jangan nak suruh dia, adakah you suruh dia ubah dasar organisasi ke tak kan? So the expectation based on dia punya skill perkhidmatan dia pun kita kena tengok. So kita panggil recognition juga, sedih kan? Lepas tu dia dah, dan dia sangat dia ni dalam masak sedap, kerja bagus. Lepas tu athletes, wakil jabatan, pergi main sukan, she's very active. Tetapi 25 years of her service, only one. Ada bila tahun 1995 pun dapat tau. You see, 1995 2020, that is a very long year tak? Orang kalau kahwin dah beranak pindah kan. Sama tak dapat recognition. Kita tadi autonomi, dibenarkan untuk membuat a specific decision. Bukan nak jadi little Napoleon, tapi bila kita buat decision yang berdasarkan kita punya jurisdiction of job, people allow us to do that decision. Itu autonomi yang saya sangat value untuk kerja ni. Personal achievement, work-life balance. Betul tak? Tadi macam ada yang contoh pasal work-life balance. Kan? Pergi kerja, balik kerja, sambung balik kat rumah lagi masa BDR ni lah, betul tak? Sambung balik kat rumah pukul 10 buat kerja lagi kan? Mana pergi work-life balance tu? And then skop tugas yang jelas, roles tugas yang jelas. Work environment kita tidak BDR friendly, Cik Tan kata. Culture, understanding firm goals and plan. Leaders and managers that support team spirit. Collaboration and trust. Istilah circle of trust. Selalunya bila kita berada dalam satu organisasi, kita akan ada, bila kita dah bekerja bersama-sama, kita akan ada duduk dalam lingkungan circle of trust yang sama. Macam contohnya tadi Cik Amy, Puan Amy dengan Cik Syarif tadi kan satu jabatan kan, dah ada di own circle of trust. Buat kerja kan, dah percaya dah dengan kawan. Tetapi ada juga orang yang keep sabotage that circle of trust. Masa kita bekerja ni, semua orang bekerja bersungguh-sungguh ni, ada seorang try nak gunting, ada seorang try nak buat perkara yang macam ambil peluang, opportunistic. Itu yang tak sepenuh, yang sebenarnya break the trust. So trust ni juga satu elemen yang penting dalam PVP yang diperlukan oleh staff. So ada apa-apa lagi tak yang saya tertinggal dalam ni?
saya rasa macam dah list out dah tadi semua yang tuan-tuan perempuan dah berikan. Betul lah? Right. Now, okay, allocation of resources. Yang ini juga strategi dekat dalam HSRM yang penting lah. Macam Puan Nuhayati tadi kata, tak cukup duit nak beli, tak cukup peruntukan. Itu penting. Now, dalam kita punya budget allocation organisation, dalam organisasi, dia kena ada institutional ataupun organisasi tu punya strategic plan. Lepas tu dalam that strategic plan, dia akan kena ada program yang disenaraikan bawah tu, macam program-program, contoh kalau kat Intan ni program latihan, bangunan, macam kalau dekat PTG tadi, ada program untuk pembasmian kemiskinan, untuk rumah, PPRT, dia ada banyak program kat situ. So daripada situ dia ada program plans, program to review dan annual department plan. So daripada situ dia akan menghasilkan implementation planning. Implementation planning ni barulah dapat kita daripada implementation ni, kita sebenarnya financial forecast ni kita guna daripada peruntukan yang kita terima pada tahun lepas. Lepas tu kita ada setengah peruntukan tu dia based on the number of program that we conducted or the number of person that get involved with that program. Maksud saya contoh dia macam program perumahan kan, dia kena ada berapa peserta kan, dekat yang menerima program perumahan tu, that indicate how your financial forecast. Okay. And then daripada situ kita akan buat budget projection, lepas tu annual budget development. Daripada situ dan juga sepanjang tahun dia akan ada feedback dan kontrol, mesyuarat bulanan, peruntukan dan sebagainya. Okay. So ini adalah the normal allocation planning and cycle. Right? Okay. Now, dalam HR budget priority, human resource punya, tadi tu untuk organisation tu. Yang ini untuk orang, yang kita kena allocate untuk people, our people. Kita perlu allocate untuk training. Sekarang dah bagus sebab ada allocation 1% enrollment. Tapi saya still merasakan 1% enrollment tu tak cukup. Amount tu tak cukup, 1% enrollment. Dan juga ada health. Dekat sini, tuan-tuan perempuan, saya tak sure tuan-tuan perempuan familiar tak dengan OS 20,000 series dengan OS 10,000 series. Objek sebagai 10,000, 20,000 kan mestilah biasa dah So help me bawah tuntutan sara ubat, yang ini sebenarnya kita kena look into. Dekat setahun, ya betul Puan Syirini selalunya kita selalu duk cara pasal duit OS 20 je. Belanja mengurus, betul tak? 21 perjalanan, 22 perpindahan, 27 bekalan, 25 bahan mentah, 29 ni kan Yes, betul. Allowance pun penting. OS 10,000 series adalah duduk dekat allowance adalah duduk dekat OS 10,000 series. So kadang-kadang kita kena tengok balik, kalau dalam organisasi kita ni dah aging punya organisasi, punya ni, orang dekat dalam tu dah aging. So ada yang nak kena buat terima rawatan tuntutan sara ubat, nak dapatkan rawatan tuntutan sara ubat ni bawa OS 14 kan, bawa OS 14. Yang ni kita kena tengok, ada tak orang nak minta bantuan untuk hemodialisis, staff kita ada tak yang ada masalah kesihatan nak wheelchair, ada tak yang ada pasangan sara ubat bawah 15, okay thank you. Ada tak yang nak buat implant, ada tak yang nak kena ni kaki palsu, yes betul Cik Syarul. So we have to look into this. Help ni, tuan-tuan perempuan Dan dekat sini lah yang kita kena ada priority.
saya pernah sebelum ini dipanggil oleh Ketua Perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Okey. Saya sharingkan semasa tahun 2006 saya masuk dalam perkhidmatan, jururawat masa saya bertugas tu, dia tidak dibenarkan tidak diberi bayaran allowance lebih masa. Tak benar. Masa 2006 saya masuk tu, tidak dibenarkan terima bayaran lebih masa. So kalau dia kerja lebih masa, kena dapat cuti gantian. I don't know mana dia datang that policy. Dia mengatakan bahawa jururawat yang buat kerja lebih masa ni tak dapat ALM. No ALM. So bila saya tengok balik semula, mereka ni dah lah bekerja lebih masa kan, hari tidur pun kena panggil, cuti rehat dia tak habis, and then dia pada cuti, di hari dia cuti pun dia panggil bertugas. Terus saya angkat kertas kepada pengurusan mengatakan bahawa saya cadangkan kita jangan beri cuti gantian. Sebab kita beri cuti gantian pun orang kena datang panggil juga. So we have to compensate with another thing, iaitu allow lebih masa. So it's okay, saya akan try dapatkan allocation untuk bayar allow lebih masa. Okay. So the first 4 month kita habis 60,000. Okay, tak apa. That is kita nak tahu sebab kita tak pernah bayar allow lebih masa untuk jururawat kan. Kita habis 60,000. And then setiap bulan dia jadi banyak. So yang itu kita akan kena take into consideration. Kan? So kalau kita tak mula, so yang tadi saya kata bila Ketua Perkhidmatan Jabatan Bomba dan Penyelamat panggil untuk tahu, mereka mengatakan bahawa bomba ni dia tak ada ALM. Tak ada ALM. Dia bekerja shift tapi tak ada ALM. So those are the things, perkhidmatan yang kita kena tengok. Kalau kita tak boleh compensate dengan cuti gantian ataupun sebagainya, you have to compensate with another thing. Sebab itu adalah masa mereka, adalah venue for money. Right. So bila kita dapat priority begitu, barulah kita ni kan betul kan? Yes, Tuan Syeri ni bawa OS allow lebih masa, bawa OS 14. Betul. So safety and security pun penting juga untuk HR kita buat priority. Selection and placement, yang ini kita tak, HR dalam perkhidmatan awam tak berapa ni sangatlah kan, tapi dekat dalam agensi yang melantik dia perlulah benda ni, kena ada allocation. Infrastructure and system, employee and labor relation, inilah budget priority untuk HR, human resource kita, bukan orang HR tau, faham tak? Untuk HR, human resource kita, untuk staffing kita, yang kita perlu priority other than kita punya operation. Right? Okay. Now, strategi yang keempat dalam SHRM adalah retaining strategy, compensation. Macam mana kita nak berikan retain orang kekal dalam organisasi. So, dalam Herzberg 2 factor theory, dia kata, dalam teori ni, dia mengatakan bahawa dalam mana-mana organisasi dia ada motivator and hygiene factor. Motivator adalah apa yang what keeps people do not stay, what keeps people kekal, apa yang menyebabkan orang stay dalam organisasi, apa yang menyebabkan dia stay. Dia diberikan responsibility, dia ada job satisfaction, dia terima recognition, dia ada achievement, dia ada growth opportunity, dan dia ada advance. That's for the thing that motivates people untuk stay dalam sesuatu organisasi. Tetapi dalam Herzberg 2 factor theory juga kata, dia kata ada hygiene factor. Hygiene factor adalah what makes people leave the organization. What makes people leave organization? Working condition, peer relationship, leadership quality, job security yang tak ada compensation dan tak ada status. These are the things that make people move out. Kalau tengok by susunan ni, working condition ni lah yang paling utama yang menyebabkan people move out. Push factor. Yang ni pull factor. Yang kuning ni pull factor. The black one is the push factor. What
push people out from the organisation. Orang keluar pindah. So berdasarkan this theory, so disebabkan itu dia ada dalam ini dia ada Maslow hierarchy of need. Dalam setiap manusia ni dia ada teori keperluan dia, perlu yang apa yang dia perlu sekali. Dalam peringkat pertama dia adalah survival gaji, pendapatan itu adalah survival. Peringkat fasa yang kedua dia dah pergi dekat security. Lepas tu dia akan mula rasa selamat kerja kat sini, best kerja kat sini, safe. Saya rasa macam boleh naik pangkat. And then yang peringkat berikutnya adalah belongingness. Dia merasa dia belong to that organisation. Belong to the organisation. Dia akan contribute something. Dan berikutnya dia adalah saya ni penting dalam organisasi. Dia merasakan dia penting. Dan akhirnya di peringkat terakhir dia adalah self-actualization. Iaitu bila dia dah merasa penting, dia dah semua dia punya needs yang kat bawah-bawah ni dipenuhi, terus barulah dia akan rasa what can I do for others? Apa lagi yang saya boleh beri kat orang? So kalau dekat peringkat di survival stage ni, selalunya orang ni banyaknya disengage. Saya tunjukkan dengan layar-layar. I'm here for the money. Kalau saya ada peluang keluar, saya nak keluar. Saya tak suka, tak satisfied dengan kerja. Yang ni peringkat survival. Yang kedua, peringkat not engaged. Saya tak minat lah nak kerja lebih masa, saya nak balik rumah lah. Banyak EL, banyak cuti sakit. Tempat kerja saya ni poor working condition. Tu tak rasa secure lah. So yang peringkat ketiga, bila dia dah start rasa belonging, dia rasa selesa. Tapi sebab dia rasa selesa, dia duduk kat situ jadi stagnan, nampak dia kucing tidur ni kan. Tak ada career development. Saya tahu saya ni part of the organisation, tapi saya kadang-kadang engage, kadang-kadang saya tak engage. So bila dia rasa dia important, dia adalah saya orang yang penting untuk organisasi. Tadi macam Prof. Zai kata, kalau kita tak buat kan, jadi susah pula organisasi kan. You dah rasa kalau kita tak buat kerja tu, walaupun kerja tu bertambah untuk kita, that is important for organisation. Our existence is important for organisation. Ada dekat situ dah engage dah. Saya feel important at work. Saya ni seorang yang achiever dan saya sangat sibuk dan I'm like highly stressed. Ya tu betul tak? Highly stressed. Tapi self-actualization dan sampai peringkat yang terakhir dia akan ada saya apa yang saya boleh buat untuk orang lain, apa yang saya boleh inspire orang lain. Saya sangat suka kerja kat sini, saya cinta kerja kat sini. Itulah theory of needs. Alright, saya dah nak habis dah. Sikit lagi tentang perempuan. Rustia dah bagi hint kat saya, masa dah nak habis. Tak apa, sikit lagi Nur. So dekat dalam ni saya nak sharekan adalah nilai types of employee benefits yang kita boleh beri. Ni nanti petang, slot kedua nanti kita akan bincang dengan lebih detail. So ini adalah facts dan fun facts. Dia kata 82% employee dia kalau undergo effective onboarding process, datang tu diberi taklimat tentang tugas dia dekat jabatan dia, dia akan reduce retention, dia akan reduce new hire keperluan untuk melantik baru 82%. Sebab itulah bila duduk dalam organisasi kita perlukan diberi orientasi, ada tak package orientasi tentang kerja kan. Companies that provide option for remote work ada 25% lower employee turnover. Ini ciptaan kita tadi lah kalau dibenarkan untuk remote work, dia ada 25% lower percentage untuk employee bertukar keluar. Employee who manages consistently acknowledge them for good work can reduce turnover up to 31%. So as long as macam baik macam ni aja pagi-pagi kan, Puan Razai, Tania kerja semalam bagus, buat macam ni macam tu je. Doesn't mean ABC pun, betul tak Puan Razai? Acknowledge dalam meeting.
Tahniah kepada Puan Razai kerana dapat menyelesaikan benda ni. This is very important and very good effort. Kan? Itu je nak, bukan APC RM1,000 pun. But that acknowledgement, constant acknowledgement seumpama itu dapat retain 31% of the workers. 8 hingga 10 employee would 6 new job opportunity selepas satu bad day. Hari satu macam hari yang macam bergaduh dengan bos ke, bergaduh dengan rakan sekerja ke, 8 daripada 10 mereka akan cari kerja tempat lain, akan minta tukar keluar. So ini daripada Vantage Circle 2021 lah survey dia kata 70% akan leave the company for better development and learning. So tadi ada yang beritahu kan nak training, latihan, opportunity kan. So kalau kita tak beri opportunity tu, 70% of them will leave the organisation. 16 hingga 213% average employee exit cost for their annual salary depending on their pay. Ini kalau keluar contoh. Cik Perwansa, dia sebenarnya dah very experienced dekat organisasi dia dan dia move up because of dia tak ada job satisfaction. Sebenarnya kerugian nak gantikan orang macam Cik Perwansa ni, nak melatih dia semula, nak beri dia, membolehkan pengganti dia tu boleh menjalankan tugas sebagaimana Cik Perwansa buat, itu adalah melibatkan 16 to 213% cost of organisation. Nak kena buat latihan dan sebagainya, and then reduce dia punya productivity. So 79% decline job offer for inaction against unethical behavior. Contohnya ada aduan pasal kena gangguan seksual ke, atau aduan tentang kawan sahabat tempat sekerja yang tak hadir bertugas tapi tidak diambil tindakan. 79% akan menolak kerja. So 70% company focus on employee experience, manage to increase retention, dan dia kata burnout. Sebenarnya kalau workload sudah banyak sangat, burnout ni telah menyebabkan retention by 50%. So ini adalah fakta bagi-bagi kerja banyak sangat, burnout dia 50% retention. Okay, so with that rasanya ada tak lagi? Yang ni saya nak mempertahankan nanti pukul 11 lah. So dah habis dah ni. So HSRM ni adalah mestilah forward looking, dan dia adalah strategic fit kepada organisasi, dan organizational capability depends on resource and capability, and HR strategy mestilah congruent dengan business strategy. Alright, with that ada soalan tak daripada tuan-tuan? Sebelum kita berhenti berehat, ada soalan tak? Ada ni dekat chat, Puan Razai kata, maksudnya kita sebagai ketua unit juga kena appreciate kerja anak buah. Yes, betul Puan Razai. Betul, bukan tak perlu tunggu HR buat acknowledgement. Kita ketua unit pun boleh. Puan Syerini ya, of course, apa tu Puan Syerini? Alright, thank you. Dan ada tak lagi soalan daripada tentang perempuan? Sebelum kita berhenti berehat? Tak ada Okey, kalau tak ada, saya serahkan kembali kepada Nur untuk take over. Thank you Nur. Silakan. Okey. Betul tak ada soalan Okey. Tanpa buang masa, kita berhenti berehat sebentar dan kita akan mulakan kelas pada pukul 11 pagi untuk slot kedua. Dengan penceramah yang sama dengan itu kita berehat dulu, nanti kita jumpa balik pukul 11. Okay, thank you. Alright, thank you Puan Nur. Doktor. Okay, terima kasih doktor untuk perkongsian sesi pagi ini. Terima kasih doktor. Sama. Maksudnya kita live dulu lah ya? Kan join balik ke macam mana? Boleh saja nak stay pun boleh lah. Okay. Terima kasih.